Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid Ustaz, hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 5, bidang ibadah, tajuk Tayammum, rujukan buku teks muka surat 102 hingga 107. Objektif. Pertama, murid dapat menerangkan pengertian tayammum dengan betul. Kedua, murid dapat menerangkan sebab yang mengharuskan tayammum dengan tepat. Ketiga, murid dapat menjelaskan rukun dan sunat tayammum dengan tepat. Keempat, murid dapat menhuraikan antara syarat tayammum dengan betul. Kelima, murid dapat menunjuk cara simulasi bertayammum dengan betul. Pengertian. Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat tertentu. Dalil firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Sadaqallahul Azim. Suratul Al-Ma'idah. Maksudnya, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih. Rukun tayamum. Pertama, berniat. Nawaitu tayammuma listibahati fardhi salati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan salat kerana Allah Ta'ala. Kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Keempat, tertib. Sunat tayamum. Pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Kelima, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Keenam, menghadap qiblat. Ketujuh, membaca doa wudu setelah selesai bertayamum. Maknanya selesai kita bertayamum, kita membaca doa wudu. Yang kita doa apa itu? Doa wudu, baca doa wudu selepas kita selesai bertayamum. Sebab yang mengharuskan tayamum. Pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Syarat tayamum. Pertama, mencari air selepas masuk waktu solat. Pertama, kita kena mencari air selepas masuk waktu solat. Kedua, masuk waktu solat. Ketiga, menggunakan debu tanah yang suci.
Keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Perkara yang membatalkan tayamum. Kita tengok pula perkara yang membatalkan tayamum. Apa disebabkan boleh membatalkan tayamum? Pertama, melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Maknanya kalau kita melakukan perkara yang membatalkan wuduk, berartinya dia membatalkan tayamum kita. Kedua, ada air selepas bertayamum sebelum solat. Sebelum kita solat, contohnya hujan turun, maka batallah tayamum kita. Ketiga, sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Selepas kita sembuh penyakit, sakit, maka kita dah boleh guna air, maka terbatallah tayamum kita. Keempat, telah luput waktu solat. Maknanya setiap kali solat tu kita kena bertayamum. Contoh kita solat subuh. Bila kita nak solat zuhur pula, kita kena mula balik bertayamum. Sebab apa? Bila luput waktu solat, setiap solat kita solat tersebut, maka habislah tayamum kita. Maknanya setiap kali solat kita kena ambil tayamum, kena tayamum balik. Okey. Kelima, murtad. Tata cara bertayamum. Ini tata cara bertayamum. Dia tunjuk cara yang pertama, kedua, tiga, empat, lima dan enam. Daripada mula sampai selesai kita bertayamum. Yang ini Ustaz harap murid-murid beri perhatian. Okay, kita tengok dulu yang pertama. Gambar yang pertama. Okay, tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci. Tangan kita letak atas debu yang tanah. Pastikan jari kita tu renggang. Seperti dalam gambar tersebut. Okey, kedua. Nipiskan debu pada kedua-dua tangan. Maknanya waktu selepas kita letak atas debu, kita angkat, kita belagakan tangan kanan kita dengan tangan kiri kita, nak nipiskan debu tersebut. Ketiga, sapukan debu suci ke muka sambil berniat. Maknanya waktu kita letak saja di muka tu, kita pun niatlah, kita bertayamum. Seperti mana kita berwuduk. Letak saja di muka kita, waktu kita nak tarik turun ke bawah, kita niat. Niat kita bertayamum. Keempat, ulangi tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci dan nipiskannya. Yang kelima, sapukan debu yang suci pada tapak tangan kiri ke bahagian bawah tapak tangan kanan hingga ke siku. Maknanya tapak tangan kiri kita tu kita sapu dulu di tangan kanan kita tu, daripada siku sampai ke penggelangan tangan. Okey. Keenam, ulangi menyapukan debu yang suci pada tapak tangan kanan ke bahagian bawah tapak tangan kiri hingga selesai. Apabila kita telah melakukan 6 perkara tersebut, maka selesailah tayamum kita. Kepentingan tayamum. Pertama, kemudahan kepada umat Islam untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan-keadaan tertentu. Kedua, memastikan umat Islam tidak sewenang-wenangnya meninggalkan ibadah dengan sengaja. Ketiga, menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Keempat, menyucikan jiwa manusia. Kelima, umat Islam diseru sentiasa berada dalam keadaan suci. Rumusan. Tayamum merupakan antara ibadah penting bagi menggantikan wuduk dan mandi wajib. Kelonggaran ini membuktikan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya
supaya tidak meninggalkan ibadah dengan sengaja. Setakat ini sajalah untuk pembelajaran kita hari ini. Ustaz harap anak-anak murid Ustaz dapat faham apa yang kita pelajari hari ini. Ustaz harap jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe untuk Ustaz membuat video yang berikutnya pula. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.